Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Muhammad. Ini ringkas 9 pagi. Berita baik buat penduduk di Kampung Boyan, Kampung Gresik dan Kampung Surabaya apabila bakal menikmati akses kemudahan internet yang lebih pantas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ia secara tidak langsung akan memudahkan penduduk setempat untuk memasarkan produk, menjalani sesi pembelajaran secara maya dan memudahkan pelawat untuk menikmati kemudahan internet di kawasan tersebut. Yang diambil oleh pihak kerajaan melalui usaha TM ini adalah satu yang baik, memperluaskan khidmat Unify di kawasan-kawasan kita. Nombor dua, Kampung BGS ini terkenal dengan aktiviti pelancongan. Sekiranya kita dapat pastikan sebelum pandemik ini berlaku, setiap hujung minggu kawasan ini akan padat dengan pelawat dan pelancong luar yang datang ke Kampung Boyan, Gresik dan Surabaya. Dan tempat ini menjadi kunjungan ramai kerana kemudahan-kemudahan ada seperti industri kek lapis, industri kuih, gerai makanan serta keindahan alam sebelah jadi. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU menambah, penduduk di kawasan berkenaan diseru untuk menjaga kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti vandalisme sekaligus menjalinkan kerjasama daripada pelbagai agensi bagi pemantauan. Akan bekerjasama dengan agensi-agensi seperti DKU, Telekom dengan bantuan pihak polis untuk kita bersama-sama bekerjasama dengan pihak JKK Kampung untuk memastikan bahawa kemudahan yang disediakan oleh kerajaan ini dapat kita jaga dengan baik. Sarawak merekodkan 3 kes positif COVID-19 baru pada Rabu yang dikesan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 1,045 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Rabu mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster besi. Ia sekaligus menjadikan jumlah kluster yang masih aktif di negeri ini sebanyak 6 kluster. Antaranya termasuk kluster Green Hill, kluster Wisma Saberkas, kluster Jalan Abel, kluster Baki dan kluster Seladah. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 97 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lalu, manakala daerah Miri dan Lawas kekal berstatus kuning. Sementara itu, 37 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Bertemu kembali. Kestabilan negeri Sarawak menjadi faktor utama keyakinan pelabur asing terhadap negeri ini. Terbaru, Western Digital merancang untuk melabur RM1 bilion bagi memastikan pembesaran kilang di Samajaya. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred dalam kenyataannya berkata, pengembangan itu membabitkan pemerkasaan industri 4.0 yang memerlukan 800 tenaga kerja mahir. HGST Malaysia Sendirian Berhad yang dimiliki Western Digital telah beroperasi di Samajaya sejak 25 tahun lalu. Sebelum ini, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mendedahkan bahawa beberapa syarikat multinasional di Samajaya sedang giat menjalankan rancangan pembesaran operasi. Ia jelas membuktikan syarikat asing terus berkeyakinan terhadap potensi pelaburan di Sarawak meskipun dunia kini berdepan krisis pandemik COVID-19. Setakat ini, HGST kini memiliki 1,800 pekerja di Samajaya dalam pelbagai peringkat kelayakan kemahiran. HGST menjangkakan akan memulakan pembinaan pada awal 2021. Perkara itu dinyatakan semasa perbincangan secara video Mintred yang turut diwakili Menteri Muda Mintred, Datuk Muhammad Narodin Jais bersama pengurusan tertinggi HGST termasuk Naib Presiden Ong Keng Huat, Pengarah Kanan Chok Siong Si dan Pengarah Operasi Sarawak Teo Lian Seng. Pengajian ke luar negara dalam jurusan yang diminati sudah tentu menjadi cita-cita setiap pelajar. Akan tetapi pembiayaannya yang besar membuatkan cita-cita itu terbantut. Justru bagi merealisasikan matlamat anak-anak tempatan, Yayasan Sarawak terus menaja pelajar cermelang bagi melanjutkan pengajian ke luar negara. Langkah ini juga penting untuk membina barisan kepimpinan pada masa depan.
Dalam pembentangan bajet 2021 oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, beliau telah menekankan 4 perkara dalam bidang pendidikan. Ianya termasuklah peluang anak-anak Sarawak untuk belajar ke universiti terkemuka dunia, sekolah menengah antarabangsa, voucher tuition dan promosi pendidikan teknikal dan vocational. Menurut Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang, Yayasan Sarawak telah pun menyediakan 2 beasiswa untuk anak-anak Sarawak melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan Doktor Falsafah PhD di Oxford University, Cambridge University, London School of Economic dan Stanford University. Beasiswa ini adalah untuk peringkat tinggi. Untuk peringkat tinggi berarti untuk peringkat sarjana dan PhD. Jadi apa yang kami lakukan sebelum ini adalah kita telah berhubung dengan universiti-universiti ini, terutama sekali Oxford University, kerana kita di Sarawak sudah ada ramai graduate daripada Oxford University dan melalui alumni mereka ini dan juga melalui pejabat kita di London, kita juga telah berhubung dengan University of Cambridge dan juga LSE dan kita telah memaklumkan bahawa kita akan menghantar pelajar-pelajar untuk menuntut di universiti-universiti tersebut. Jadi memanglah mereka tidak ada halangan, mereka sukalah kerana mempunyai penaja untuk pelajar-pelajar mereka. Jadi kita sekarang ini menunggu peluang untuk universiti-universiti di sana menerima pelajar-pelajar Sarawak yang layak untuk memasuki universiti tersebut. Katanya lagi, anak-anak Sarawak yang layak menempatkan diri di institusi ini perlu memohon beasiswa khas daripada Yayasan Sarawak untuk membiayai pengajian mereka di universiti tersebut. Bagaimanapun tegasnya lagi, hanya beberapa kursus sahaja yang akan mendapat beasiswa. Walau bagaimanapun, bukanlah semua bidang yang boleh mendapat beasiswa. Kita mempunyai prioriti ataupun keutamaan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri tentang kursus-kursus yang kita taja. Umpamanya kita menitik beratkan peringkat masters dan PhD dalam 23 kursus utama, iaitu seperti cell structure, biochemistry, embryology, biorobotics, sensors and actuators, cyber security, networking, data analytics dan sebagainya. Sebenarnya ini boleh diperolehi di dalam homepage Yayasan Sarawak. Dalam pada itu, Azmi juga mengingatkan para pelajar yang memohon beasiswa ini untuk membuktikan kesungguhan mereka untuk mendapat beasiswa ini. Ini kerana menurutnya beasiswa ini bersifat kompetitif. Sementara itu, berhubung voucher tuition, Azmi menegaskan ia adalah untuk membantu golongan B40. Jelasnya sebanyak 10 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Yayasan Sarawak untuk melaksanakan program ini. Dan kita mempunyai pendekatan agar kita tidak mahu anak-anak kita yang di luar bandar, yang tidak ada pusat tuition, yang tidak ada sekolah-sekolah tuition seperti mana yang banyak terdapat di bandar-bandar besar untuk terlepas peluang ini. So kita sekarang telah membuat strategi bagaimana projek ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Katanya lagi, ini juga merupakan langkah strategik bagi meningkatkan prestasi anak-anak di kawasan luar bandar. Dan kita menyambut baik seruan bajet ini kerana inilah satu-satunya cara untuk kita meningkatkan lagi prestasi anak-anak kita di sekolah. Dan saya rasa voucher atau program ini adalah mirip-mirip kepada program HYPERS Yayasan Sarawak, iaitu High Performing Rural Schools, di mana kita juga membiayai tuition untuk anak-anak sekolah, khususnya di luar bandar, supaya mereka ni dapat mencapai kelulusan yang lebih tinggi. Bukan target kita untuk mendapat cemerlang semua A. Kita ingin meningkatkan prestasi keseluruhan sekolah tersebut. Jadi inilah target kita, supaya prestasi secara keseluruhannya SPM di Sarawak meningkat dengan baiknya.
Baik, laporan itu tadi telah mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih lagi belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarikan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mampu melakukannya. Saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.